Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diinfokan dalam majlis yang mudah-mudahan kita berkahwani Allah Subhanahu wa taala. Penanda saya ini tempat di 13 betul. Betul. Maknanya tadi mulai berhenti waktunya. Hah? 13 Muka surat 13 kan? 13 Persyaratan bersyarat. Ya tu. Kita dalam perbincangan jual beli surat 13 persyaratan bersyarat. Qala musannifu hafizahullah, akad jual beli adalah akad yang diperlakukan oleh syarak berpandukan kepada pensyariatannya oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Berdasarkan kepada Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli yang diperniaga dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau terlihat ayat ini, kenapa Allah gandingkan antara riba dengan jual beli? Sebab perbezaan antara riba dan jual beli tak banyak. Kedua-duanya bermatlamatkan nak mendapatkan keuntungan. Jual beli juga matlamatnya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Riba juga ialah untuk mendapatkan keuntungan. Cuma riba keuntungan yang tidak menanggung sebarang risiko. Dia bagi modal dia terjamin dan dia akan dapat ulangan yang tetap setelah tempoh matang yang dijanjikan tercapai. Tapi dalam jual beli ada risiko-risiko yang perlu ditanggung, sama ada oleh penjual ataupun oleh pembeli. Hari ini ada sedikit keralatan dalam pelaksanaan perbankan Islam, di mana terlihat masih ada lagi rumah-rumah yang tak siap apabila developer pemaju melarikan diri ataupun pemaju bermasalah, pembeli kena bayar kepada bank, sedangkan rumah belum siap. Kalau kita tengok macam mana boleh jadinya, itu adalah kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam pelaksanaan kewangan Islam dalam negara kita ini. Kenapa dia macam tu? Saya cerita tentang sikit, supaya tuan-tuan boleh rasa apa yang dirasai oleh pegawai kewangan Islam. Masa kita mula-mula buat perbankan Islam di Indonesia pada tahun 1982, dibubar Akta Bank Islam. Masa itu mungkin terlalu gairah sehingga kan tidak dilihat secara holistik apakah keperluan untuk dipersiapkan bagi menjamin sistem kewangan Islam ini dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Lalu dibuatlah Akta 1983 bermula kewangan Islam Indonesia dengan tertubuhnya Bank Islam yang pertama, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Kemudian 1984 ditubuhkan Akta Takaful untuk menguruskan, mengendalikan risiko-risiko yang sepatutnya diurus berdasarkan kepada prinsip kewangan Islam, khususnya untuk menampung keperluan perbankan Islam. Jalanlah pokoknya bila buat Bank Islam ini, dia bukan hanya perlu wujudkan Akta Bank Islam, dia perlu ubah undang-undang lain untuk memastikan sistem kewangan Islam itu boleh berjalan dengan baik. Apa undang-undang lain? Antaranya ialah Kanun Tanah Negara.
perlu diubah. Yang kedua, akta kontrak. Akta kontrak yang kita ada hari ini, akta kontrak yang kita ada hari ini masih lagi warisan daripada yang dibuat oleh British, yang mana ada banyak perkara yang menghalang kewangan Islam itu berjalan seperti mana dikehendaki oleh hukum syara. Kemudian apabila perbankan Islam cuba nak to be innovative, lalu buatlah sewa beli, hire purchase. Buat hire purchase. Kita dah ada akta panggil hire purchase act, tak diubah lagi. So, ini kepala yang utama. Kerangka kita, sistem undang-undang kita ialah warisan daripada zaman penjajah. Kemudian diubah-ubah sikit mengikut peredaran zaman yang berasaskan kepada common law, iaitu apa dia? Akta undang-undang, akta kontrak, hire purchase act, kanun tanah negara. Awal-awal dulu perbankan Islam tidak dibenarkan memiliki harta, memiliki properti. Sedangkan dalam keuangan Islam, apabila bank Islam menjadi pembiaya, dia mesti membeli properti kemudian dijual kepada pelanggan. Apabila benda itu terhalang, macam mana dia nak bergerak? Terpaksalah buat yang dinamakan bankinan, beli daripada pelanggan, menjual balik kepada pelanggan. Sedangkan itu adalah hanya pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i, ditentang oleh jumhur ulama. Apa yang Imam Syafi'i benarkan itu pun ada kaedah-kaedah dia, bukan seperti mana yang kita buat hari ini. Tapi itu benda yang tidak boleh nak dielakkan pada waktu. Seolah-olahnya ikat tangan, ikat kaki, suruh cari makan. Baik, Hong Kong bergerak dengan keadaan yang lemah segalanya, itu baru tanah negara. Tak kira lagi undang-undang kontrak. Apabila pertelingkahan berlaku, tidak ada mahkamah yang boleh mendengar kontrak berasaskan kepada muamalah Islam, yang akan dibawa ke mana? Ke mahkamah sivil, yang akan merujuk kepada akta kontrak yang berasaskan kepada common law. Jadi kita boleh nampak betapa hikat, betapa terikat dan berapa terbelenggunya sistem kewangan Islam. Begitulah seterusnya sampai tahun 90-an. Tahun 90-an berlaku perubahan politik dalam negara. Jatuhnya Anwar Ibrahim, naiknya Pak Lah dan sebagainya. Tiba-tiba terkeluar satu kalimah daripada mulut Pak Lah, yang ini kita puji dia di parlimen. Apa sahaja keperluan yang diperlukan oleh keuangan Islam mesti dipenuhi. Poin itu digunakan oleh Persatuan Perbankan Islam untuk menekan pihak berwajib supaya membenarkan bank memiliki properti. Lalu akhirnya dibenarkan bank register sebagai beneficiary ownership kepada properti, ataupun register sebagai owner pada properti, dibenarkan. Lalu boleh dibuat leasing. Tapi masih lagi ada kekangan-kekangan sehinggalah ke hari ini. Jadi nak buat kewangan Islam di Indonesia ni, walaupun kita nampak maju dengan adanya banyak bank Islam, banyak syarikat takaful dan sebagainya, sebenarnya masih terlalu jauh seperti mana yang dikehendaki oleh hukum syara. Masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu diubah, masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperbetulkan supaya kewangan Islam itu boleh bergerak sebebas-bebasnya berasaskan kepada hukum syara. Ambil contoh sekarang setengah-setengah bank, walaupun dia bank Islam, tetapi jika bank itu tidak diiktiraf sebagai bank Bumi Putra ataupun local bank, dia tidak boleh membiayai properti-properti yang terikat dengan belia reserve. Kenapa? Kerana apabila belia reserve, dia tak boleh nak charge kepada bank. Itu kan tanah negara, tak boleh nak charge kepada bank. Kalau tak boleh nak charge kepada bank, bank nak buat macam mana? Itu benda-benda yang menekan
Itu kecil saja. Saya cerita benda-benda yang 0.01% daripada masalah-masalah yang dihadapi. Tak kira lagi yang mana ada double tax dulu. Sebab apabila bank buat pembiayaan cara Islam, bank kena beli daripada, sepatutnya bank beli daripada developer dan bank jual kepada customer. Dekat sini kena tax, dekat sini kena tax. Pergilah merayu dekat LSDM. LSDM kata okey, untuk BBA, Bank Bisaman Ajib, kita bagi satu tax. Okey, yang buat mungkin yang pergi samping dulu pun gairah sangat, tak fikir ke lain. Rupanya BBA itu ialah jual beli secara murabah ataupun jual beli secara tangguh. Jadi apabila pergi dekat LSDM, cerita okey, itu BBA, sekarang kami nak buat murabah. Murabah konsepnya pun sama, beli daripada vendor, jual kepada customer. Sama juga dengan BBA. Tak, kami hanya approve BBA saja. Jadi murabah tak boleh dapat exempted daripada double tax. Kalau buat murabah kena double tax. Jadi ini antara benda-benda yang mengekang sistem keuangan Islam sampai hari ini. Macam mana berubah? Dua faktor utama saya nampak. Yang pertama, tekanan daripada pasaran. Ini yang pertama. Yang kedua, tapi yang ini yang paling kuat, iaitu political push. Sebab kalau mari daripada top, parlimen agree, jalan. Nanti kalau bawah tekan kuat juga, public tekan kuat juga, akhir sekali kita boleh tengok kesannya. Semua bank-bank sekarang nak buat Islamic bank, termasuklah yang Ahlul Bank, nak buat Islamic bank, jadi bank mu'alaf. Sebab apa? Sebab market demand. Kalau dia tak buat, customer yang ada kat dia ni akan lari kepada bank lain, maka dia hilang customer. Bukan dia nak buat Islam, dia pun tak sunat. Dia nak buat bank Islam buat apa? Jadi kalau dia buat tu, tak ada benda lain kecuali untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Itu sedikit gambaran kenapa tuan-tuan tengok hari ini betapa sukan. Kadang-kadang kerja dekat bank Islam ni terasa, sekali-sekala terasa juga berhentilah jadi lecturer di mana universiti, tak terlibat dengan benda yang pelik-pelik. Tapi fikir pula, sekali fikir lagi, kalau kita tak buat sekarang, benda ni tak akan berubah sampai bila-bila. Jadi orang kata ayam dengan telur lah, give and take, terpaksa. Mudah-mudahan perjuangan ini dikira sebagai suatu kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok di sini, ayat yang Allah Taala sebut sebagai hujah membolehkan jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah gantikan antara riba dengan jual beli. Sebab sama je, dari sudut matlamat sama, tetapi pelaksanaannya tak serupa, tanggungjawabnya tak serupa, penanggungan risiko, liability tak serupa, kesannya tak serupa. Kalau cakap dengan orang yang tak peduli pasal soal halal haram, kita sama Ustaz. Saya buat analogi mudah. Pasangan yang berkahwin dan pasangan yang tak berkahwin. Kalau dua-dua bersekedudukan, yang berkahwin itu bersekedudukan dengan isteri dia, yang tak berkahwin tadi bersekedudukan dengan isteri dia. Kalau duduk negara barat, duduk dari Negara Barat, pergi Singapura je. Majlis Agama Singapura tak punya tangkap pun, tak ada peruntukan undang-undang untuk menangkap. Pergi boleh nasihat saja. Kacau dia sue Majlis Agama pula dekat court. Jadi tengok je lah, paling-paling tidak nasihat dia suruh kahwin. Kalau kat sini ada juga undang-undang khalwat dan sebagainya. Pergi couple yang kahwin dengan couple yang tak kahwin, apa beza? Yang tu pun boleh silap-silap. Kalau dia tak mandul, dia dapat anak, yang ni pun dapat anak. Yang ni pun boleh bahagia, yang tu pun boleh bahagia secara zahir. Kalau yang tu jenis pasangan yang penyayang, entah nampak lebih bahagia berbandingkan yang berkahwin secara sah, hari-hari itu bertekaknya. Apa beza? Tak ada beza. Yang membezakannya ialah aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya, adanya
saksi adanya, wali adanya, kenduri adanya, apa-apa. Yang ni tak ada. I love you, you love me, dia jalan. Apa beza? Tak ada beza. Tapi dari sudut implikasi syarat hukumnya, yang ini halal, dan yang berkahwin dari halal, yang tak berkahwin ini haram. Itu implikasi hukum. Jadi itulah secara mudahnya, secara ilmiahnya dalam maksudnya sendiri. Nak faham apa beza riba dengan tak riba ni. Kalau rajin mungkin surau boleh organize satu seminar memahami riba separuh hari dari satu. Boleh saya bawa kawan-kawan yang boleh kita buat macam mini wacana separuh hari daripada pagi pukul 8 sampai pukul subuh. Ada tentang kerja, tuan-tuan boleh faham ke apa riba itu, macam mana boleh berlaku dan kesan-kesan kepada masyarakat. Saya challenge. Tuan-tuan sambut, tak sambut orang lain lah. Tahu pun tuan-tuan tak nak, saya tak tahu. Baik. Itu secara ringkas. Sebab nak memahami riba ni bukan benda yang senang. Sebab orang nampak asal pun Islamic banking, Islamic banking. Betul Al-Quran sebut dalam ayat Al-Baqarah, Allah Taala sebut apa namanya, dibangkitkan orang yang mengatakan riba dengan jual beli itu sama, seperti mana ya tahabbatu syaitan minal mas, seperti mana seolah-olah dirasuk syaitan ketika mana di dunia tengok orang rasuk syaitan macam mana dalam dunia, di dunia, begitulah dia akan dibangkitkan pada akhirat. Kerana apa? Kerana mereka itu berkata innamal bay'u mithlur riba, kerana mereka mengatakan bahawa jual beli itu sama je dengan riba. Quran dah sebut dah. Maknanya fenomena itu bukan hari ini je yang orang mengatakan sama je riba dengan jual beli. Lama dah. Quran dah recognize benda itu lama dah. Bukan recognize perbuatan tu, dah recognize fenomena itu berlaku, yang mengatakan bahawa sama saja jual beli dengan riba. Baik. Tapi poin yang dibawa oleh mengarang di sini ialah untuk menceritakan kepada kita bahawa transaksi yang dibenarkan oleh Allah SWT hanyalah jual beli. Jual beli. Jadi jual beli ini dia ada kesannya. Kan kalau belajar habis bab jual beli ini, kita boleh tengok. Satu dalam Nabi Muhammad sebenarnya tak apa menarik ngaji kuliah maghrib. Sebab tuan-tuan tak ingat lah, kita beli banyak dulu pun tak bawa-bawa. Dia menarik dan jadi ada satu program khusus separuh hari kita betah tentang kerja jadi tuan-tuan ada yang hendak besok boleh habiskan 6 bulan sebulan sekali 6 bulan. Kalau tak boleh, saya perlu fikir macam mana nak buat kuliah maghrib supaya tak boleh bawa benda ni. Agak-agak tuan-tuan tak boleh kan, sebab tak ramai ustaz mengajar sebenarnya. Sama ada ustaz boleh ataupun anak murid boleh. Jual beli. Sebab kalau kita tengok habis jual beli, dia ada pula kesan. Bila tanggungjawab pembeli, bila tanggungjawab penjual. Tiba-tiba harta tu dah tengah-tengah. Sebab apa? Sebab dalam jual beli dia ada cooling period, tempoh bertenang. Kalau kita pergi beli buat kontrak jual beli, dia ada tempoh bertenang. 14 hari dia bagi, seminggu dia bagi. Dari seluruh hukum syarak ada tempoh-tempoh tertentu. Jadi benar. Kemudian cooling period itu syarat detailkan lagi. Ada disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kecacatan. Ada pula disebabkan oleh dia letak syarat. Okey, saya walaupun tak ada kecacatan, tapi cooling periodnya 3 hari. Setuju? Setuju. Okey. Dalam tempoh 3 hari ni, siapa-siapa nak batalkan jual beli, tak ada masalah. Boleh. No question asked. Macam setengah-setengah negara Eropah kan, ada budak-budak gitu lah. Saya tak nak duduk Eropah, pergi beli kamera kalau pulangkan dalam masa sebulan, no question asked. Tapi disalah guna pula. Nak pergi round Europe, dia pergilah beli kamera. Europe 14 hari balik, pergi hantar kamera. Kedai no question asked, ambil kamera balik. Dia dah round kata tu, nak tu dosa. Kalau dah buat tu taubat ramai ni, tu cerita kat saya lah. Saya kata tak boleh. Tu sebab dia niat bukan nak beli. Dia memang niat. Kalau macam cari yang menyewa lah.
pergi cari benda yang menyewakan tempoh tertentu, itu dah jadi sewa. Syariat detailkan lagi. Cooling period disebabkan oleh kecacatan. Cooling period disebabkan dua pihak bersetuju untuk adakan cooling period. Kemudian ada cooling period dalam tempoh majlis itu saja. Contohnya kita buat jual beli dalam majlis ni. Selagi mana kita duduk dalam majlis ni, kita boleh batalkan bila masa. Tapi kalau dah keluar, habis. Habis dah. Tak ada cooling period. Ibnu Umar apabila dia buat jual beli, dia buat jual beli, ada sekali dia beli tanah Sayyidina Osman. Dia beli sesuatu dari Sayyidina Osman. Dia tengok tanah ataupun unta, tapi sesuatu lah. Dia beli sesuatu dari Sayyidina Osman. Lepas dia akan jual beli, cepat-cepat dia lagi keluar. Orang tanya dia kenapa? Sebab dia kata takut Sayyidina Osman batalkan jual beli. Tengok dia melaksanakan benda. Ada apa kan? Dia melaksanakan benda itu supaya dilaksanakan dengan metri. Dia cepat-cepat buat benda itu apa? Untuk supaya melaksanakan cooling period yang dipanggil biar majlis tadi. Itu yang kalau kita belajar sampai habis lah. Jadi kalau ada kitab tu bawah hari ni sebab bertukar, artinya minggu depan lepas saya minta excuse, tak apalah, anak murid yang maafkan. Kalau sekolah dulu Ustaz ada tak apa buku. Nanti hari ni kalau Ustaz ada confirm tinggal Ustaz seorang. Allah Subhanahu wa taala terus berfirman menyentuh mengenai pertukaran harta benda. La ta'kulu amwalakum bainakum